Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita nak bincangkan bab asas nombor, modul PP ni kan. Okey, untuk kertas 2. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, bagi soalan pertama, bagi soalan yang pertama, dia kata rajah menunjukkan bacaan odometer sebuah kereta. Odometer ni dekat meter kereta lah, yang kat depan tu, dekat steering tu. Okey, ini menunjukkan mileage lah, kereta tu bergerak sejauh berapa kilometer. Okey, lagi dia kata bacaan tersebut adalah dalam asas 10. Okey, jadi kosong kat depan ni dia tak membawa apa-apa maksud pun. Okey, maksudnya kalau ini dekat kereta kan, ini bermaksud 2863 kilometer lah. Kalau odometer kereta. Jadi kosong kat depan ni, digit dia ni dia hanya apa? Dia tak berfungsi lah. Maksudnya kalau kereta ni mileage dia dah banyak kan. Jadi kosong ni bertukar lah kepada digit, bukan sifar. Okay, jadi dia kata tukarkan bacaan odometer itu kepada nombor dalam asas 8. Bermaksud nombor ni 2863. Asas 10 ni nak tukar kepada nombor dalam asas 8. Okey, jadi bila nombor asas 10, asas 8 ni kan, tekan kalkulator je lah. Okey, try tekan kalkulator berapa dapat. Okey, jadi yang ni kan tak perlu nak bahagi dengan tak perlu nak buat macam ni pun tak apa. Okey. Bahagi dengan 8. Okey, sorry. Sebab ini kertas 2 kan. Jadi kalau kertas 2 tu cikgu pun tak pasti sebenarnya. Kalau kertas 2 ni dia tak boleh ke terus pakai kalkulator. Katakanlah tak boleh. Ini nanti cikgu check balik lah, boleh ke tak boleh pakai kalkulator terus. Kalau kita nak pakai manual lah, kita kena kira lah. Kena buat macam ni. Okey, jadi kamu kira 2863 bahagi 8. Okey, 2863 bahagi 8 bersamaan dengan kita akan dapat ni kan 357.875. Jadi dalam kotak bawah ni, ini tak ada apalah, ini tulis baki. Ni hanya tulis 357. Jadi kalau 357 kita dah tulis ini, jadi bakinya berapa? Jadi bakinya ni kosong. Ini ada kosong lah kat depan. 0.875. 0.875 ni kita darab dengan 8 lah. Darab dengan 8. Tekan kat kalkulator. 0.875 kali dengan 8 bersamaan dengan 7. Okey, jadi baki dia ialah 7. Okey. Jadi teruskan lagi lah. 357 bagi 8 bersamaan dengan 44.625. Jadi 0.625 kali dengan 8. 0.625 kali dengan 8 bersamaan dengan 5. Jadi baki dia 5. Okey. Sambung lagi. 44 bagi 8 bersamaan 5.5. Jadi sini 5. Jadi bila dia dapat 5.5 kan, jadi 0.5 ni kena darab dengan 8. 4. Jadi bakinya 4. Okey, kalau cikgu dah berhenti dah kat sini. Sebabnya macam yang ni kan, 357 lebih besar lah, nombor yang dekat sebelah dalam ni lebih besar daripada luar. Okey, cikgu sambung lagi.
Dapat ni kan 44 besar daripada luar. Okey, sama lagi. Okey, bila 5 dengan 8 ni, 5 bukan lebih besar, 5 lebih kecil daripada 8 ni kan. Jadi cikgu berhenti. Jadi biasanya cikgu akan buat macam ni lah. Cikgu akan baca dari ni. Bermaksud jawapan dia ialah dalam asas 8 kan. Bermaksud jawapan dia 5 4, 5, 7. 5, 4, 5, 7 asas 8. Inilah jawapan untuk soalan nombor 1. Okey, bagi soalan nombor 2 pula. Bagi merahsiakan kod penggera keselamatan rumah, Encik Safwan telah menetapkan kod tersebut dalam nombor asas 9. Ni kod dia. Apakah kod sebenar yang ditetapkan pada penggera keselamatan itu dalam asas 10? Bermaksud dia nak tukarlah 1588 asas 9 ni kepada nombor dalam asas 10. Jadi apabila nak tukar kepada asas 10, dia melibatkan darab tambah. Kita ingat dalam kepala darab tambah. Apa yang darab tambah? Inilah kena darab tambah. Jadi nombor ni, okey, cikgu tulis balik 1, 5, 8, 8 kan. Okey, jadi yang bawah dia ni, ini ialah 9 kuasa 0. 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Kenapa 9? Sebab asalnya ialah asas 9. Kenapa kosong? Memang dia akan start kosong dululah. Kosong ni apa? Nilai tempat. Ini nilai tempat lah. 9 kali kosong. Tapi dia mula dengan kosong. 0, 1, 2, 3. Okey, jadi bila ditanya dalam asas 10 kan, nak pakai kalkulator tak boleh. Sebab asas 9 tak ada dalam kalkulator. Jadi kita kena buat manual lah. Ini bermaksud 1 kali 9 kuasa 3 tambah 5 kali 9 kuasa 2 tambah 8 kali 9 kuasa 1 tambah 8 kali 9 kuasa 0. Ini tekan kalkulator lah, nak senang. Okey. Kalau nak cantik lagi, tak nak keliru, letaklah bracket. Okey, sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Maksud tekan kalkulator tu tak payah letak bracket pun tak apa dalam kalkulator. Sebab kalkulator dibijak, dia akan darab dulu, lepas tu akhir sekali baru dia akan tambah. Okey, bila kira ni siapnya jawapan dia bersamaan dengan 1214 asas 10. Okey, masukkan dalam kalkulator saja. Soalan nombor 3. Nur telah membeli seutas jam tangan dengan diskaun sebanyak 20%. Okey, harga asal jam tangan itu ialah 1100, tetapi dalam asas 4. Kena hati-hati tu. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Nur dalam asas 7? Okey, jadi kalau kita tengok asas yang terlibat macam asas 4 dengan asas 7. Tetapi asas 4 dengan asas 7 ni dia tak boleh pakai kalkulator kan. Tak ada butang asas 4, asas 7. Jadi sebenarnya kena pakai manual lah ni kan. Kena kira manual. Lagi satu, kita tak boleh direct 4 pergi kepada 7 terus. Tak boleh. Dia mesti guna perantara. Jadi perantara kat sini ialah asas 10 lah. Okey, jadi kalau kita tengok diskaun 20%. 20% kan. Okey, jadi yang kena bayar ialah 80% lah. Kena bayar 80%. Okey, jadi kita tengok dulu yang ni. Okey, harga asal jam tangan itu ialah 1104. Okey.
Yang ini kena tukar lah. Cikgu tulis kat sini lah. 1104 nak tukar kepada asas 10 dulu. 4. Sorry. Asas 10 lah. Okay, jadi bila asas 10 tu kita kena ingat apa? Yang darab dengan tambah. Darab dengan tambah. Apa darab dengan tambah ni? Okey, maksud darab dengan tambah tu. Okey, cikgu tulis sini. Okey, ni kan yang nak tukar. Okey, jadi ni 1000. Tulis jauh-jauh sikit. Okey. Jadi kita kena letak yang ni. Sebab dia asas 4, 4 kosong. Mesti bermula dengan kosong. 41, 42, 4, 3. Kenapa 4? Sebab asas 4. Kalau ini asas 5, kena tukar 5 lah. Kosong memang dah dia bermula dengan kosong. Okey, jadi lepas tu kita kena darab lah. Ini 1 kali 4 kuasa 3. 1 kali 4 kuasa 3. Kita tambah dengan 1 kali 4 kuasa 2. Tambah 0 kali 4 kuasa 1 tambah 0 kali 4 kuasa 0. Okey, lepas tu kena kira lah. Ini nak bagi cantik sikit. Letak bracket pun tak apa. Tak nak letak pun tak apa. Tapi cantiknya kita letak lah. Kita nampak. Okey, kira lah berapa. Tapi yang ni, kalau kita tak nak kira yang ni pun tak apa. Sebabnya, kan ini nombor kosong. Apa-apa yang didarab dengan kosong, jawapannya kosong lah kat sini. Tapi kosong ni lain. Yang ini kena tulis. Ini lain maksud dia dengan yang ini. Yang ini perkali. Okay, jadi tekan kalkulator betul-betul dapat berapa? Okay, jadi bila dikira dapat 80. Okay, 80. 80 ni asas 10 lah. Jadi 80 ni tak nak tulis asas 10 pun tak apa. Apa-apa nombor yang tak ditulis dia bermaksud asas 10. Okey, jadi daripada sinilah kita kira ini harga asal kan. RM80 ni harga asal. Jadi nak kira cikgu pakai ni lah. Okey, jadi nak kira berapa yang kena bayar dalam asas 10 dulu. Okey, 80 bagi 100 daripada RM80. Jangan keliru dua ni. Ini persen kan yang kena bayar. Ini 80 ni harga jam tu. Jadi senang je ni kan. Bersamaan dengan 8 kali 8 RM64. Tapi RM64 ni adalah asas 10. Jadi dia nak jumlah yang perlu dibayar dalam asas 7. Jadi 64 ni kita kena tukar kepada asas 7 lah. Okey, cikgu tulis sini. Ini 64 asas 10. Nak tukar kepada asas 7. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kita bahagi je lah. 64 tu dia bahagi dengan 7. Okey, cikgu buat kat atas ni. Okey, 64 bagi 7. Okey, jadi sini bagilah. Okey, tekan kalkulator. 64 bahagi 7 bersamaan dengan 9. Ini tak perlu tulis ni. Cikgu tunjuk je. 9.142. Dia ada lagi belakang kan. Jadi dalam ni kita tulis 9. Okey, jadi 9. Baki dia nak tulis berapa? Okey, ambil yang belakang ni. Ini 9.142 kan. Jadi ambil 0.142. Ini perlu dikali dengan 7. Okey, tekan 0.142 kali dengan 7. Dapat 0.994 kan. 0.994. Ini lebih kurang menghampiri 1. Jadi bakinya ialah 1. Kenapa tak salin 0.994? Sebenarnya nilai dia 1. Sebab yang ini kita ambil pun ni kan 0.142 ni. Sebenarnya ada lagi nombor kat belakang ni. Sebab kita ambil sikit je. Sebab tu dia tak tepat. Tak dapat 1. Kalau ambil semua pasti dapat 1 lah.
Okey, jadi 9 ni kena bahagi pula dengan 7. Okey, sebab apa 9 bahagi dengan 7 lagi? Sebab kalau ikut cara cikgu, sebab nombor yang kat dalam ni masih besar daripada nombor dekat luar. Okey, jadi 9 bahagi 7 dapat, okey, bila 9 bahagi 7 dapat 1.28. Ada lagi belakang. Jadi 1 tulis kat sini. Okey, baki ni 0.28 lah. Okey, kena darab dengan 7. 0.28 kali dengan 7 bersamaan dengan 1.96. 1.96 kan. 1.96 tu 2 lah. 2. Kalau cikgu dah berhentilah kat sini. Sebabnya nombor ni dia lebih kecil daripada nombor dekat luar ni. Cikgu akan berhenti sini. Dan cara cikgu baca, cikgu akan baca macam ni lah. 1, 2, 1. Daripada sini. Ada orang dia nak sambung lagi ni kat bawah ni. Boleh juga. Sampai dia jumpa kosong kat sini kan. Okey. Sama je. Jadi jawapan untuk inilah 1, 2, 1. Asas tu 7. Untuk soalan ini jawapan dia ialah 1, 2, 1. Asas 7. Okey, kita nak sambung untuk soalan yang terakhir kan, soalan nombor 4. Okey, terdapat 50 biji manik di dalam sebuah bekas. 2/5 daripada manik itu berwarna merah, 7/25 berwarna hijau dan selebihnya berwarna biru. Berapakah bilangan guli biru dalam asas 6? Okey, ini senang je kan. Okey, jadi dalam 50 biji manik itu 2/5 daripada 50 warna merah kan. Merah. Okey, lagi 7/25 daripada 50 warna hijau. Dan selebihnya warna biru. Okey. Jadi kita kiralah dulu biru ni ada berapa. Jadi nak kira cara senang ke cara susah? Cara senang faham ke cara susah nak faham? Okey, kalau orang tu dia dah faham pasal apa kebarangkalian ni dia yang penuhnya ialah satu. Jadi dia bila dia nak tahu baki kebarangkalian ataupun kebarangkalian untuk manik warna biru ni, 1 tolak yang ini, tolak dengan yang ini. Okey, dapat berapa? 1 tolak 2/5 tolak lagi dengan 7/25 bersamaan dengan 8/25. Okey, jadi 8/25 ni ni apa kebarangkalian ataupun pecahan dia lah. 8/25 daripada 50. Ini untuk guli biru. Jadi kiralah bersamaan ni bila kita kira ni bersamaan dengan 16. Maksudnya guli biru ada 16. Ni guli biru ada 16. Jadi yang ni tak payah pun nak darab dengan 50 ni. Okey, dapat 16. 16 bilangan guli biru. Tetapi 16 ni dalam asas 10. Jadi bila soalan nak dalam asas 6, kita kena tukarlah dia kepada asas 6. Tak susah pun nak tukar kepada asas 6. Jadi 16, 10 nak bagi 6, bahagi 6. Okey, 16 bahagi 6 bersamaan dengan 2.66 kan. 2.66. Ada lagi belakang tu kan. Okey, jadi 2 ni letak sini. Okey. Okey, jadi baki dia 0.667 lah. 0.667 kali dengan asas tadi 6. 4.002. Jadi 4 lah baki dia. Okey, 4. Okey.
bahagi lagi, bahagi lagi. Tak perlu bahagi dah. Kalau guna cara cikgu tak perlu bahagi dah. Sebab nombor dalam ni dah jadi lebih kecil daripada luar. Okey, jadi berapa asas dia dalam asas mana tadi? Asas 6. Okey, jawapan dia ialah 2, 4. Asas 6. 2, 4. Asas 6. Selesai. Okey, kalau yang keliru lagi dekat sini, kenapa cikgu pakai 1 ni? Kenapa 1 ni ditolak dengan semua ni? Kamu kena belajar baliklah bab kebarangkalian. Kalau cikgu cerita lagi panjang nanti video ni. Sebab benda ni basic saja, kena tahu. Okey, itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.